like a Hellcat. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua anak-anak. Pada hari ini, cikgu ingin berkongsi dengan anak-anak tentang psikometrik. UPSR telah dimansuhkan, tetapi ujian psikometrik masih dijalankan. Ujian psikometrik bukanlah satu ujian untuk menentukan A atau skor tertinggi ataupun yang terbaik. Apa itu psiko? Psiko ialah kecenderungan, manakala metrik ialah pengukuran. Oleh itu, maksud psikometrik ialah mengukur kecenderungan, minat dan juga bakat. Setiap orang adalah unik dan istimewa serta dilahirkan berbeza-beza. Tujuan ujian psikometrik dijalankan adalah untuk melihat minat dan bakat seseorang. Contohnya, bakat melukis dan juga bakat menyanyi. Dengan ujian psikometrik ini adalah untuk mengetahui minat seseorang ke arah mana. Adakah kamu telah pun mengetahui ujian psikometrik kamu? Markah ujian psikometrik boleh didapati dari alamat epkm.moi.gov.my. Ini adalah paparan untuk mendapatkan markah ujian psikometrik kamu. Kamu perlu klik perkataan murid untuk mendapatkan markah tersebut. Sekiranya kamu telah pun mendapat markah, kamu janganlah sedih sekiranya ada markah yang rendah, kerana markah yang kamu dapat adalah berkaitan dengan minat dan juga bakat. Ini ialah tahap skor individu psikometrik. Ada sederhana, tinggi dan juga rendah. Sederhana menunjukkan markah kamu antara 74 hingga 50. Manakala tinggi adalah lebih daripada 75 dan juga rendah kurang daripada 49. Markah yang perlu kamu lihat adalah markah yang tinggi. Markah yang tinggi menunjukkan minat kita, bukannya menunjuk seseorang itu pandai atau tidak pandai. Semasa menjawab soalan psikometrik, adakah kamu seorang yang jujur, tak jujur ataupun tidak faham apa yang dijawab? Di sini juga cikgu ingin kongsikan 9 kecerdasan yang terdapat dalam ujian psikometrik, iaitu yang pertama berkaitan dengan verbal linguistik, logik matematik, visual ruang, muzik, naturalis, intrapersonal, interpersonal, kinestetik dan juga existential. Berikut merupakan laporan analisa psikometrik mengikut 9 kecerdasan. Yang pertama iaitu verbal linguistik. Mengikut verbal linguistik ialah kebolehan menggunakan bahasa dan boleh bercakap. Verbal linguistik juga merupakan seorang yang pandai menggunakan bahasa. Contohnya, jika tidak pandai untuk bercakap, murid tersebut akan diajar oleh guru. Menurut dalam verbal linguistik, ia boleh berfikir dan menginterpretasi dalam bentuk kata-kata, bijak menggunakan bahasa dengan efektif, keupayaan tinggi untuk membaca, menulis, menghafal dan juga berpuisi. Bidang kerjaya yang sesuai dalam bidang verbal linguistik ialah peguam, guru, pemberita, penyunting, wartawan,
dan juga penyajak. Logik matematik yang kamu dapat, sekiranya mendapat logik matematik tinggi, ia bukannya mendapat markah terbaik ataupun skor A dalam subjek matematik, tetapi seseorang itu cepat mengira atau minat mengira dengan duit. Dalam logik matematik, ia merupakan kecerdasan yang mempunyai kaitan dengan logik, abstrak atau penakulan, nombor dan juga sains. Murid ini gemarkan permainan yang memerlukan strategi dan gemar memerhatikan kesan dan juga akibat. Contohnya, minat dengan mata pelajaran sains. Sentiasa peka dengan pola yang membentuk nombor, kejadian alam dan juga tingkah laku manusia. Bidang kerjaya yang bersesuaian dengan logik matematik ini ialah seorang akaunten, juruwang, jurutera, ahli fizik dan pengatur cara. Terusnya, visual ruang. Visual ruang ni menunjukkan seseorang yang mahir menggambarkan dalam bentuk lukisan dan juga fotografi. Contohnya, minat dalam melukis. Imajinasi seseorang dalam visual ruang adalah imajinasi yang tinggi kerana berupaya berfikir dalam peta minda dan juga imej. Mampu membaca peta minda dan tahu posisi relatif objek dan dalam ruang dan juga waktu. Kerjaya yang sesuai dalam visual ruang ialah pengurusan grafik, pelukis kartun, pakar bedah, pengacara dan juga arkitek. Seterusnya, kinestetik. Sekiranya kamu mendapat markah kinestetik adalah tinggi, kamu adalah seorang yang berupaya untuk mengawal dan memanipulasi gerakan badan. Contohnya, orang yang suka bersukan, aktif dengan fizikal seperti sukan, tarian, seni kraft dan juga kemahiran yang menggunakan skill motor halus. Bidang kerjaya yang sesuai adalah atlet, pelakon, penari, mekanik dan juga bomba. Okey, ini adalah berkaitan dengan bakat muzik. Apabila seseorang mendapat markah muzik yang tinggi, dia merupakan seorang yang sensitif pada suara dan juga bunyi, sama ada yang dihasilkan ataupun dari alam. Seseorang itu memahami bagaimana muzik dihasilkan, dipersembahkan dan dihalusi. Seseorang juga mempunyai kecenderungan untuk mengubah, menyanyi atau bermain instrumen serta mudah mengingati nada-nada bunyi dan juga muzik. Contohnya, orang yang mempunyai bakat muzik yang tinggi pantas mendengar suara dan juga bunyi. Tidak malu untuk berdepan dengan orang ramai. Contohnya penyanyi. Bidang kerjaya yang sesuai iaitu pengubah lagu, penyanyi, ahli muzik, penerbit dan juga konduktor muzik. Seterusnya, interpersonal. Interpersonal, sesiapa yang mempunyai bakat yang tinggi dalam interpersonal ialah tidak malu untuk berjumpa dengan orang lain. Interpersonal juga menunjukkan seseorang itu boleh berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. Dia juga seorang yang sensitif terhadap perasaan, emosi, motivasi, tabiat, harapan dan keperluan orang lain. Orang yang interpersonal mempunyai kawan yang ramai dan disegani oleh rakan sekeliling. Kerana orang yang mempunyai interpersonal yang tinggi adalah seorang yang ringan tulang, membantu meringankan beban
dan kesukaran yang dihadapi oleh orang lain. Kerjaya yang sesuai dalam bidang interpersonal ialah sebagai jurujual ataupun peniaga, kaunselor, ahli politik dan juga pegawai keselamatan. Manakala maksud intrapersonal, sesiapa yang mempunyai markah yang tinggi dalam bidang intrapersonal, dia merupakan seorang yang boleh kenal dirinya sendiri serta arif tentang kelebihan dan kekurangan diri. Seseorang itu juga boleh menetapkan matlamat diri dan mempunyai motivasi yang tinggi serta berkebolehan untuk menilai diri sendiri dan belajar dari kesilapan dan pengalaman yang telah dilalui. Orang yang mempunyai intrapersonal yang tinggi juga ialah sentiasa berwaspada dan berwawasan dalam melakukan sesuatu. Sekiranya kamu mendapat markah intrapersonal yang tinggi, kamu juga sesuai untuk berada di sekolah yang berasrama kerana kamu boleh menguruskan diri dengan baik. Anak-anak jangan risau jika ada yang mempunyai markah yang rendah. Jika kamu ditawarkan di asrama, kemungkinan anak-anak akan belajar dengan orang lain untuk menguruskan diri sendiri. Bidang kerjaya yang sesuai dalam bidang intrapersonal ialah ahli falsafah, ahli psikologi, pendakwah, penulis, novelis dan juga usahawan. Contohnya seperti Abid Liu. Dia mempunyai sifat sebagai seorang usahawan, pendakwah dan juga novelis. Seterusnya, dalam markah naturalis yang tinggi, sekiranya kamu mendapat markah naturalis yang tinggi, kamu adalah seorang pencinta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan flora dan juga fauna. Apa maksud flora? Apa maksud fauna? Flora ialah tumbuh-tumbuhan, manakala fauna ialah berkaitan dengan binatang. Kamu juga seorang yang sensitif dengan alam sekitar, dan bidang kerjaya yang paling sesuai dengan kamu yang mempunyai minat ataupun bakat yang tinggi dalam naturalis ialah petani, doktor haiwan, pendaki gunung, peramal cuaca, ahli ekologi dan juga zoologi. Dan yang terakhir iaitu berkaitan dengan existential. Sekiranya kamu mempunyai markah yang tinggi dalam existential, kamu berupaya untuk membicarakan soal kehidupan, kematian dan juga kejadian alam dan juga manusia. Dalam existential juga, kamu suka bincang tentang amalan dan juga pegangan yang dianuti. Contohnya, sekiranya kamu berceramah ataupun bercakap dengan seseorang, kamu sentiasa mengingati tentang ketuhanan, tentang kematian. Itu menunjukkan orang yang mendapat markah existential yang tinggi. Bidang kerjaya yang sesuai adalah ahli falsafah dan juga ahli teologi. Di dalam ujian psikometrik, kita boleh melihat 3 ataupun 4 markah yang tinggi. Oleh itu, kita manfaatkan bakat yang ada ini. Gabungkan antara 2 bakat yang dominan. Contohnya dalam markah yang kamu dapat.
markah yang kamu dapat, jika kamu dapat markah verbal linguistik, markah kosong, itu menunjukkan kamu adalah seorang yang pendiam. Okey, ini adalah analisa kelas mengikut tahap kecerdasan kelas. Okey, ini contoh pada tahun 2020. Okey, dalam kelas ini menunjukkan yang intrapersonal murid itu adalah tinggi di dalam kelas ini. Intrapersonal tinggi. Apa maksud intra? Intra ialah dapat menguruskan diri sendiri. Okey, markah juga existential juga tinggi. Okey, ini analisa mengikut kelas daripada kelas 6 IS. Okey, analisa menunjukkan yang tinggi di kelas ini adalah berkaitan dengan existential. Juga kelas 6 IS juga markah yang tinggi adalah existential. Apa maksud existential? Existential ialah seseorang yang boleh berupaya untuk bercakap tentang hal keagamaan ataupun sentiasa meningkat tentang ketuhanan dan juga kematian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.